Allah. Dengar. Sahabat-sahabat, dengar tak beritahu? Aisyah. Hai, Waalaikumsalam. Dengar clear? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa khabar semua? Dengar je lah tak? Beritahu. Uish. Serius ha? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Jadi, nak tunggu para sahabat saya, Ustaz Ali Azfar masuk. InsyaAllah. Sambil-sambil tu, kita tunggu dengan kita baca selawat-selawat sikit lah kan. Bila kita baca selawat, sekejap lagi Ali request, kita masuk terus insyaAllah. Oi, Cida, awak send gamak lidah, tak baik je lidah kat orang. Jadi bagi siapa yang memberi salam, saya menjawab Waalaikumsalam. Dan bagi siapa yang masih belum dengar salam lagi, saya nak beri salam. Assalamualaikum. Okey. Sambil-sambil itu kita selawat biasa-biasa dulu insya-Allah. Selawat apa yang biasa-biasa? Selawat Umi insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah sahabat kita hadiah rukban satu kumpulan qasidah insyaAllah. Allahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat Sodik. Ustaz Sodik. Alhamdulillah. Sihat. Sihat Sodik. Awak yang masuk lewat Ali. Ustaz Ali. Dah dah ni baru habis tarawih. Ni tarawih lambat sikit. Allahu akbar. Subhanallah. Buat apa? Buat 8. Buat 8 ya. Kita ni tarawih wali buat 8. Allahu akbar. Tak apalah 8 pun tarawih juga kan. Ada setengah pendapat kata 8 pun tarawih juga kan. Ustaz Sodik. Ya. Di sana kita ni. Jadi sembang-sembang santai aja kan. Jadi Ali nak Ustaz Ali nak sembang apa? Kita sudah kat ni lah kita punya qasidah. Ustaz Sodik. Thanks Sodik. Ya. Tu kan teruskan. Okey, baik, bagi siapa yang memberi salam, kami menjawab Waalaikumsalam lah. Sebab banyak yang bagi salam, jadi kami jawab Waalaikumsalam. Okey, rasanya macam kita bincang dua orang, Ali. Rasa macam kita nak sembang bab istighfar banyak kan? Ikut kan, istighfar boleh, zikir selawat boleh. Sebab kita kan lebih pada macam nak sembang-sembang santai bab zikir, istighfar, selawat, apa betul tak? Betul. Jadi adalah buat ulang kaji sikit. Bila buat ulang kaji ni kira adalah poin-poin nak share. Boleh Ali nak share sikit? Boleh lah. Terima kasih lah. Bubuh lah. Ali. Boleh teruskan.
sebelum nak share tu nak dengar Ali tarik selawat tu. Tak. Ah. tu. tak reti kita. Tak apa, lepas lagi ana kongsi ana nak dengar hantar tarik si ya. Kita kalau buat second boleh, tapi kalau Wow. Tarik second re. kan. Allah. Ya, selamat. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Okey, baik. Yang dimuliakan sahabat saya Ustaz Ali Azfar atau lebih dikenali dengan Ali Baba. Ya. Jadi Astagfirullahalazim. terima kasih lah. Allah. Terima kasih sebab sudi jemput ana untuk ni lah kongsi sikit tentang apa selawat istighfar apa yang mana yang nak reti lah kan. Buat tanya hukum fiqh apa pening ko. Dia tanya buat istighfar selawat apa sikit ni, boleh lah insya-Allah. Jadi Ali, tadi ana ada baca dalam satu Google lah kan. Yang ditulis oleh ulama daripada Riyadh tu, tak silap ana. Dia buat main kitab rujukan banyak lah tentang istighfar ni. Istighfar dari segi bahasa iaitu talab, iaitu memohon lah. Dari segi istilah pula iaitu tawajuh seorang hamba kepada Allah. Ni yang terjemah siap-siap dalam bahasa Melayu. Tawajuh seorang hamba kepada Allah Ta'ala dengan berharap semata-mata kepada Allah untuk Allah mengampunkan segala dosa dia dan segala perkara yang dia pernah buat yang melampaui batas. Itulah yang dikatakan dengan istighfar tu. Jadi pasal apa seorang hamba tu dia perlu istighfar? Ali cuba cerita ni kita sembang-sembang dua orang. Sebab apa kena istighfar? Ali. Sebab dosa lah kan. Sebab kita merasakan diri kita ni hamba, banyak dosa, kena istighfar. Nama pun kita minta tolak. So kita mah. Dah tak apa lah kita sembang. Setelah dia kita sorry. Bensem. Alhamdulillah. Okey, teruskan. Okey. Jadi istighfar ni antara sebab kita kena istighfar sebab kita ni hamba yang pendosa. Bila kita hamba yang pendosa mesti kita kena mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Nabi kita SAW walaupun seorang yang maksum dah makruf lah Nabi kita ni maksum, seorang yang terpelihara daripada melakukan dosa, tapi itu pun Nabi kata, yang dalam sebuah hadis Nabi kata mafhumnya, aku tidak akan kurang beristighfar pada Nabi SAW. Beristighfar lah kepada Nabi, tak teringat Nabi. Maksudnya aku tidak akan kurang istighfar aku 100 dalam sehari. Ni kira riwayat. Nabi sebut Nabi akan sentiasa beristighfar kepada Allah 100 kali. Walaupun Nabi ni maksum, terpelihara daripada dosa, masih lagi istighfar. Bagaimana pula dengan kita ni, hamba yang dosa, kan? Mata kita selalu duk lihat perkara yang haram, mulut kita selalu duk kata ke orang, telinga duk dengar perkara yang haram, maka lagi-lagilah kita kena banyak istighfar. Okey. Jadi antara fawaid istighfar yang secara ringkasnya ana ada baca dalam kitab yang dikarang oleh Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari. Kitab dia nama Miftahu Mafatihhi Kunuzis Samawati wal Ard Al-Makhzunah. Ni kitab ni beli kat Mesir. Dia ada sebut antara fawaid istighfar ada 4. Ni ringkas. Yang pertama, fawaid istighfar ni meringankan roh seseorang. Sebab dosa yang banyak tu akan memberatkan badan kita. Jadi bila kita banyak dosa kita rasa sebab itulah kita akan jadi rasa berat nak sembahyang dan sebagainya. Bila kita dengan banyakkan istighfar, maka badan kita ni akan ringan daripada segala-gala dosa, akan menyebabkan kita nak sembahyang. Jadi rasa seronok nak buat ibadat. Yang kedua, kata Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari, iaitu membanyakkan rezeki. Membanyakkan rezeki dan anak-anak. Ni bagi orang yang rezeki dia sempit ataupun kahwin lama dah, dia tak ada anak dan sebagainya, maka banyakkanlah istighfar. Macam? Tak apa. Wujud tak kahwin lagi.
Jadi tak kahwin pun antara sebab banyak dosa aku rasanya. Jadi bukan istighfar. Okey. Jadi yang ketiga, kata Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari, antara fawaid istighfar ni dapat menyebabkan seseorang tu dia rasa diri dia tu tazallul. Dan dia akan rasa diri dia tu rasa hina. Dan rasa diri dia tu tawaduk, dia rasa rendah. Dan bila seorang ni, bila dia tak beristighfar, dia banyak beribadat dan sebagainya, dia akan rasa, kadang-kadang dia akan merasa aku ni hebat, aku ni rajin dan sebagainya. Dia merasa ujub tu. Bila nak buang sifat-sifat tu, antara ubatnya ialah dengan banyakkan istighfar. Baru dia rasa, tak boleh aku rasa benda macam ni. Bila aku rasa kata aku ni ada, makna kata aku telah mensyirikkan Allah sebab aku rasa aku ni hebat. Macam tu lah kan. Itulah. Lepas tu yang keempat, kata Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari, tafrijul kurub, iaitu merungkaikan segala kesusahan. Kesusahan ni macam-macam punya kesusahan lah. Jadi kita akan cerita sikit tentang kisah-kisah dia lah. Jadi kata Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari dalam kitab dia sebut, istighfar ni merupakan zikir para anbiya dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada seorang nabi pun melainkan mereka akan sentiasa beristighfar pada Allah. Dan malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa beristighfar bagi orang yang duduk di muka bumi. Jadi bila kita istighfar ni, kita telah buat satu amalan para nabi, dan kedua kita buat amalan para malaikat. Ustaz Ali comel senyum. Dia pun mau kau uji. Okey. Ali dan apa-apa nak kongsi sikit pasal istighfar? Kita bagi tetamu hari ni. Tetamu lah. Baik. Okey, baik. Jadi Ana tadi duk dengar juga kan ceramah-ceramah ustaz, duk buka Ustaz Abdul Somad, lepas tu duk buka Ustaz Adi Hidayat, duk buka Syekh Ali Jumaah. Kita duk buka yang Syekh-Syekh cerita tentang kelebihan istighfar ni. Ada 3 kisah yang dapat Ana simpulkan. 3 kisah. Yang pertama kisah Sayyidina Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ni merupakan tabi'in, anak murid para sahabat, anak murid para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makruf kalau zaman dulu ni orang kalau nak melembutkan hati keras, hati rasa mati, pergi ke majlis Imam Hasan Al-Basri. Sebab Imam Hasan Al-Basri dia akan cerita tentang kematian, cerita tentang syurga neraka. Maka pada waktu tu dia akan, hati dia tu akan rasa hidup lah. Dia duduk dengan Imam Hasan Al-Basri. Kisah dia, Imam Hasan Al-Basri pada suatu hari didatangi oleh 3 orang. 3 orang. Yang pertama, satu orang ni dia main mengadu pada Imam Hasan Al-Basri. Ni kalau kata cerita ni terbalik dan sebagainya, tolong tegak kan. Sebab ni apa yang anda ingat dengar saat-saat. Dia main mengadu pada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya ni kahwin dah lama lah. Kan? Puluh tahun dah kahwin tapi tak ada anak lagi. Dah pergi jumpa macam-macam bomo, dah pergi jumpa macam-macam doktor. Kan? Saya tak tahu nak buat macam mana dah. Buah zuriat pun makan dah. Buah zuriat tak tahu zaman tu dah buah zuriat kan. Jadi masih lagi tak dapat anak. Maka Imam Hasan Al-Basri kata, hendaklah kamu memperbanyakkan istighfar. Okey, orang pertama dapat nasihat istighfar. Maka dia pun baliklah rumah, dia istighfar. Orang yang kedua pula datang jumpa Imam Hasan Al-Basri, mengadu, wahai Al-Imam, saya sekarang ni dalam kesempitan hidup, rezeki saya ni sempit lah. Saya nak minta nasihat kepada Al-Imam. Maka Imam kata juga, hendaklah kamu memperbanyakkan istighfar. Itu orang yang kedua. Mai jumpa Imam Hasan Basri pun dia menjawab jawapan yang sama, istighfar. Masuk yang ketiga, orang yang ketiga mai jumpa Imam Hasan Basri juga. Dia mai mengadu, wahai Imam, saya ni lama lah ni dalam perut ada satu penyakit. Kan, tak tahulah kanser ke apa kan, wallahu alam kan. Dan saya ada satu penyakit, saya dah pergi jumpa doktor macam-macam lah. Kan, pakai tu, pakai ni semua saya jumpa. Tapi masih lagi perut saya tak sembuh. Nak buat macam mana ni Imam? Macam itulah. Maka Imam kata, hendaklah kamu memperbanyakkan istighfar. Jadi dalam riwayat lain sebut, anak-anak murid Imam Hasan Al-Basri pun heran.
Kan? Pasal apa semua jawapan sama je. Dia tanya lah, wahai Tok Guru kan, wahai Imam, kenapa tiga-tiga orang semua tuan kata banyakkan istighfar. Awak tuan tak abang tapi jumpa doktor ni bagus kan. Ni hang kena amalkan apa macam ni bagus kan. Pasal apa tuan banyak suruh istighfar je. Maka imam kata, hampa tak dengar kau tadi. Depa tiga orang tu semua dah cerita. Kami dah usaha macam-macam, dah jumpa doktor semua. Ha, depa dah usaha dah. Jadi sepatutnya di segi logik tu apa masalah tu tak berlaku kan. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, hanya ada satu je penghalang yang menyebabkan depa tak dapat apa yang depa nak, iaitu dengan dosa depa. Sebab itulah aku suruh depa beristighfar. Bila depa beristighfar, maka Allah Subhanahu Taala akan selesaikan segala masalah depa. Ya. Jadi itu antara kisah dia lah. Jadi kisah Imam Ahmad bin Hanbal pun masyhur kak. Bisa dengar? Yang tu kah? Yang roti? Bukan roti kan? Roti kan? Hak roti tu. Jangan lupa lah kena cerita balik kan. Kena cerita balik, okey. Jadi satu hari Imam Ahmad bin Hanbal di akhir hayat dia ni, Imam Ahmad bin Hanbal ni bagi siapa yang tengok ni kan, sahabat-sahabat sekalian yang tengok, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ni merupakan imam mazhab kan, anak murid pada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pada akhir hayat dia ni, tiba-tiba dia rasa dalam hati dia, awak aku rasa teringin nak pergi ke Iraq dah kan. Terus dia pun dekat Kedah. Tapi dia cakap bahasa Arab lah, terjemah. Okey. Dia pun terus pergi ke Iraq, bawa baju-baju dia pergi ke Iraq. Bila sampai di Iraq kan, Imam, sebelum tu nak tanya sikit, Imam Ahmad bin Hanbal duduk kat mana? Ustaz Ali tahu tak? Kita kena Google balik lah. Kena Google balik lah. Bukan, yang pastinya bukan duduk kat Malaysia lah. Tak pergi sebut Malaysia lah pun. Duduk kat ni ya. Okey, terima kasih bagi Muhammad Nur Fitri. Okey, musafir daripada Baghdad ke Iraq. Betul. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, bayangkan daripada Baghdad ke Iraq, jauh. Zaman dulu mana ada bas, mana ada kereta apa. Kan? Sama ada jalan kaki ataupun naik unta lah. Kan? Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pun pergi lah. Pergi daripada Baghdad ke Iraq. Tiba-tiba dia rasa nak pergi. Pergi lah. Bila pergi sampai di sana, waktu maghrib. Dia pun semayang lah maghrib kan. Dah masuk waktu maghrib, baca Quran pun sikit, ringkas-ringkas cerita. Masuk isyak, semayang isyak semua. Alah, daripada Baghdad ke Iraq, jauh kita ni daripada SP nak pergi Al-Ustaz sampai-sampai pun cari masjid Lena terus letih kan. Hak ni daripada Baghdad ke Iraq jauh ali. Betul. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia letih. Dia beritahu kata dia baring lah dekat masjid kan. Baring kat masjid, tiba-tiba AJK masjid mai. Ya Syekh. Syekh bahasa Arab kan. Syekh tu maksudnya orang tua lah. Dia tak kenal Imam Ahmad. Dia main ni lah. Dia main tibai kan. Ya Syekh, awak tidur kat masjid ni. Dia kata, saya ni musafir jauh ni daripada Baghdad main sini. Jadi saya nak tidur saat kat masjid. Esok pagi saya balik, Imam Ahmad kata. Maka AJK masjid biasalah kan. Strict sikit kan. Sampai lah ni lah kan. Bukan kata zaman dulu lah. Sampai lah ni pun sama. Tak boleh. Tua karat lah. Masjid bukan tempat tidur, masjid tempat ibadat. Dia syarah kat Imam Ahmad lah. Kelakar lah. Lepas tu Imam Ahmad pun tak apalah, dah kata macam tu. Dia pun buat macam nak keluar kan. Lepas tu AJK masjid tu pun ya, kalau bahasa mudah kunci-kunci masjid dah, buah mangga orang keluar. Imam Ahmad pun tengok kan, okey, dia dah keluar lah, clear. Imam Ahmad pergi duduk dekat belah beranda masjid kan. Duduk kat beranda masjid tu, terus tiba-tiba AJK ni punya tak percaya kat Imam Ahmad tu. Dia patah balik tau. Dia kata, ya Syekh, aku dah abang dekat hang tadi. Masjid ni bukan tempat untuk tidur, untuk beribadat. Imam Ahmad kata lah, saya letih musafir main pada Baghdad tu. Baghdad tu bukan dekat Johor. Main pada Baghdad main ke Iraq ni kan. Tidur. Nak tidur asal esok pagi saya balik lah. Dia tak bagi juga. Imam Ahmad pun dengan akur terpaksa keluar. Bila dia keluar tu, rupanya peristiwa yang Imam Ahmad kena halau pada masjid ni dapat perhatian daripada satu orang ni, tukang roti, yang mana kedai roti dia tu duduk sebelah masjid lah.
Dia perasan nak tengok, orang tua ni kena halau pada masjid kan. Tak apa. Dia panggil lah. Ni Syekh, mai sini kan. Mai duduk rumah saya ada rumah, tak apa. Mai tidur rumah saya apa semua dulu, insya-Allah tuan nak balik lah. Tapi ni mai rehat dengan saya tuan. Jadi tak apalah. Imam Ahmad pun duduk kan, duduk sembang apa tu lah. Jadi Imam Ahmad dia kata, aku rasa satu perkara yang sangat ajib, iaitu mengkagumkan. Aku tengok bila aku sembang dengan dia sembang aku. Kan? Hak yang pembuat roti tu. Bila aku sembang dengan dia sembang aku. Tapi bila aku senyap, dia akan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mungkin lah dulu macam kita lah ni ada rentak kan. Dulu tak ada rentak. Kod lah dulu buat kan. Astaghfirullahalazim sambil buat roti canai pun. Aduh kita lah kan. Dulu tak ada lah. Dulu mereka baca biasalah. Jadi Imam Ahmad rasa ajib lah. Dia ni, banyak istighfar dah ni. Imam Ahmad tanya dia. Wahai tuan pembuat roti, saya tanya sikit. Saya pada tadi lagi saya tengok tuan ni sentiasa duk istighfar pada Allah Subhanahu Taala. Jadi saya nak tahu apa rahsia dia. Kan? Apa rahsia yang sentiasa tuan duk istighfar pada Allah ni? Kan? Tak ada zikir lain kan? Kod nak baca subhanallah, maha suci Allah kan? Kod lah kan? Tapi tak dia baca istighfar. Maka kata hak yang pembuat roti tu, alhamdulillah saya dah amal benda ni lama lah kan. Tak silap anak lah dia sebut 20 tahun lah. 20 tahun dulu saya dah lama lah duk amal dengan istighfar ni. Dan apa yang saya dapati, semua yang saya minta kepada Allah Subhanahu Taala Allah tunaikan. Ya hebatnya istighfar. Semua yang saya minta, ya Allah kan, tunaikan ini Allah tunaikan. Dengan sebab banyakkan istighfar. Cuma satu je lagi perkara. Satu je lagi yang Allah tak tunaikan. Imam Ahmad tanya, apa dia? Saya ni teringin sangat nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Pada dulu lagi saya teringin jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sampai sekarang tak jumpa lagi. Imam Ahmad terkejut. Ni takbir Allahu Akbar. Rupanya disebabkan istighfar hang lah yang menyebabkan aku duduk di Baghdad tiba-tiba rasa nak main ke Iraq ni. Sebabkan istighfar hang lah. Maka terus kawan tu pun rasa seronok kan jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangkan kali, kita ni kalau kata tok guru, kita kena pergi jumpa mereka kan, pergi majlis mereka, betul tak? Ni bayangkan, dengan sebabkan istighfar, tok guru main rumah. Cuba contoh, anta bayangkan macam ni lah. Anta akan rindu nak jumpa Pak Sumit ataupun Syekh Zainul Asri contoh kan. Tiba-tiba Syekh Zainul Asri kita nak main rumah anta rasa macam mana? Seronok lah kan. Rasa happy banget lah. Happy banget lah. Cuba bayangkan kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal pula. Beliau ni Imam Mujtahid. Dah lah Imam Mujtahid, apa 1 juta hadis pula. Sangat hebat lah kan. Boleh main ke rumah ni pembuat roti. Sebab apa? Cuma sebab kelebihan istighfar. Banyaklah kelebihan istighfar lagi. Kalau masa ada lagi berapa minit lagi? Kita boleh bubuh berapa banyak. Buat cuma lepas sejam kita kena berhenti sat. Kena save dulu video. Itu kita semulin. Sebab Insta dia tak boleh lebih daripada sejam. Macam tu lah. Okey lah. Kat itu tak apa. Video ni boleh nanti hantar send kat Ana lah. Nanti dia yang tuan Insta ni dia kena save dulu. Nanti kami download. Nanti dia suruh post ke IGTV. Nanti save lah. Ana tak tahu kan benda-benda IG semua ni. Ana jahil si IT ni. Kita tasbih Al-Quran. Allah Akbar. Okey. Jadi tak apalah, Ana nak sambung sikit lah cerita, boleh kot no. Tentang kisah istighfar juga. Ni Ana dengar kisah dia. Ada satu orang dekat India, satu orang makcik, dia ada cucu ataupun anak perempuan lah kan. Anak perempuan dia ni ada sakit tulang daripada muda, kira 5-6 tahun lah sakit. Pergi berubat merata tak boleh. Bawa pergi ke doktor ni kata tak boleh. Bawa pergi doktor ni kata tak boleh. Sampailah
satu hari tu dia pergi jumpa doktor kan. Doktor kata kalau hang nak rawat kan, anak hang ni ataupun cucu hang ni sakit tulang belakang ni, kalau hang nak rawat, hang kena pergi jumpa satu orang doktor yang mana doktor ni duduk jauh lah. Jauh bukan duduk kat tempat dah. Tempat dia di Kashmir kan. Doktor ni mungkin Dubai apa, Wallahualam kan. Kalau hang nak rawat, hang kena pergi jumpa seorang doktor ni, doktor Muslim. Nama Fulan bin Fulan. Tapi kita tak tahu nama dia, kita main bubuh lah kan. Boleh nak bagi nampak watak dia tu. Nama dia kita bubuh nama apa, Dr. Ravi Olala kan. Contoh kan. Ravi Olala contoh. Okey. Dia beritahu, kalau hang nak rawat sakit tulang anak hang ni, hang kena pergi jumpa Dr. Ravi Olala sebab dia pakar tulang. Oh, tak apalah. Tapi dia pun macam putus harapan kan. Macam mana nak jumpa Dr. Ravi Olala? Aku ni dah lah orang susah kan. Nak pergi ke Dubai pun jauh. Tak apalah. Beliau pun banyak istighfar. Dalam masa yang sama, Dr. Ravi Olala tu, ni main bubuh lah nama lah. Dr. Ravi Olala tu, dia dalam masa yang sama, dia daripada Dubai nak pergi ke satu tempat dia tak tahulah di mana tah. Dia ada satu conference lah. Conference nak cerita tentang dia punya perubatan semua kan. Dia naik kapal terbang daripada Dubai. Ni main sebut lah ni kan. Dubai nak pergi ke satu tempat tu tiba-tiba pilot kata, doktor, minta maaf doktor ni, duk tengah naik kapal terbang kan. Kapal terbang buat begitu lah. Tak apa lah. Doktor ni tak boleh sebab sekarang ni cuaca tak elok. Bila cuaca tak elok, kita nak kena turun Sat, kena singgah ke Kashmir Sat kan. Jadi kita tak boleh nak pergi ke tempat sana lagi. Sebab kalau kita pergi juga mungkin memang jumpa di syurga lah ni kita kan. Sebab cuaca tak elok lah. Mereka pun turun lah, transit di Kashmir. Bila transit ke Kashmir, doktor ni dia tengok jam. Ui, tak boleh ni. Aku ada conference dekat sekian-sekian tempat. Aku nak kena pergi kok ni kan. Aku nak pergi kok. Dia beritahu lah kepada doktor-doktor yang lain, jom lah kita pergi kok. Naik Uber ke macam mana kan, naik kereta kan. Daripada Kashmir tu. Tiba-tiba bila naik kereta juga, perkara yang sama kan. Dia beritahu, kata, kita nak kena rehat saat ni. Cuaca teruk ni. Cuaca teruk, tak boleh nak teruskan kok. Mungkin kita bukan pergi conference, tapi kita pergi pada Allah tu kan. Jadi terus bila depa berhenti satu tempat, tiba-tiba depa nampak ada satu rumah kayu, rumah buruk lah, rumah biasa lah kan. Rumah kayu. Tiba-tiba depa pun rasa tak apalah, jom kita rehat dulu tahun ni, tunggu cuaca baik sikit baru kita pergi. Jadi kita pergi. Bagi lah, tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni kami mai jauh ni daripada Dubai kan. Nak pergi mesyuarat sana, tapi sekarang kami nak minta transit Sat, boleh tak kan? Sebab cuaca teruk. Maka makcik tadi tu lah yang ada cucu tu, dia beritahu, sila mai masuk. Jom lah, saya nak buat bubuk kacang apa. Kat India tu bubuk kacang ah. Bubuk cakui. Dia nak buat kuih cakui, nak buat capati apa. Mai duduk tu insya-Allah. Depa pun masuk lah. Masuk rehat semua kan. Sementara tunggu tu, terus bila doktor tu semua pakat duk rehat, tiba-tiba dengar bunyi anak makcik tu lah ataupun cucu dia duk jerit. Oh, sakit kan. Doktor ni pun heran ni pasal apa kan. Lepas tu doktor tanya, tu siapa dia hak jerit tu? Hak jerit tu anak saya tu ataupun cucu saya. Sebab dia ni ada sakit tulang tau, sakit tulang. Saya dah pergi rawat merata dah kan. Kata tu doktor tanya, tak pergi rawat ke? Saya dah pergi rawat merata dah, tapi maklumlah saya ni orang miskin. Bila orang miskin, payah nak dapat kos rawatan. Dia pun abang tak, kalau kata nak rawat kena pergi jumpa Dr. Ravi Olala kan. Sebut lah Dr. Ravi Olala. Jadi saya ni tak tahu siapa dia Dr. Ravi Olala dan nak pergi pun payah. Terus Dr. Ravi Olala terkejut. Masya Allah. Akulah Dr. Ravi Olala tu kan. Terus bila dengar kisah tu, Dr. Ravi dan semua sahabat-sahabat dia ni pergi rawat lah yang anak perempuan tu sampai akhirnya sembuh. Jadi point dia nak cerita, makcik tadi tu disebabkan dengan dia banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah angkat dia punya masalah. Tu kata tafrijul kurub yang Syekh Soleh sebut tadi kan. Masalah dia tu anak dia sakit semua.
tapi dia nak rawat ilmu tak ada duit. Dengan dia banyakkan istighfar, Allah angkat dia punya masalah dengan mendatangkan Dr. Ravi tu main ke rumah dia sendiri. Jadi itulah antara kelebihan istighfar yang saya dapat kisahkan. Jadi banyak lagi lah kelebihan istighfar kan. Antaranya sebutlah surah Nuh dan surah Nabi Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ada silap tak sebut? Tak ada silap. Okey kan? Okey. Jadi ayat ni cerita bila kita banyak istighfar, Allah akan turunkan yursilis samaa 'alaikum midrara, akan turunkan ayat hujan kepada kamu dengan bertalu-talu kan. Lantun midrara tu maksudnya dengan banyak sekali. Jadi ayat hujan ni merupakan sumber rezeki lah. Jadi dia punya orang panggil apa? Simbolik pada rezeki. Bila kita banyak istighfar, Allah akan turunkan rezeki ni secara mencurah-curah. Kita banyakkan istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Jadi Allah akan tambahkan. Yumdid tu asal pada madda. Madda tu orang panggil apa? Double. Allah akan tambahkan bi amwalin dengan harta-harta wa banin dan anak-anak akan tambahkan. Lepas tu wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan bagi kepada kamu kebun yang banyak dan sungai-sungai semua. Tu antara kelebihan istighfar. Banyakkan istighfar maka Allah akan bagikan kita satu ampun dosa, lepas tu Allah akan bagi banyak rezeki, banyak anak dan sebagainya. Jadi istighfar tu hendaklah antara syarat dia tu kita kena baca dengan hadir hati lah. Bila kita baca dengan hadir hati ni, insya-Allah kita akan dapatkan segala kelebihan-kelebihan dia lah. Jadi ringkasnya macam tu lah. Jadi Ustaz Ali ada nak tambah apa-apa boleh silakan. Okey dah tu. Dah tu. Ustaz ni hangat-hangat. Nak tarik kipas. Aduh hangat. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kita ni rasa berat nak ibadat, rasa macam gelisah hati semua sebab dosa kan? Ya. Jadi perlunya istighfar untuk menghilangkan keresahan dalam hati kita, untuk ringankan ke tubuh kita untuk beribadat kan? Tidak? Betul ya. Sengih-sengih dia. Betul. Teruskan. Okey. Jadi ada satu persoalan. Waktu mana yang paling terbaik untuk kita beristighfar? Okey, jawab terus. Jawab? Waktu sahur. Ya, betul. Jadi kata Syekh Saleh Ja'fari, waktu yang paling terbaik untuk kita beristighfar ialah waktu sahur. And wabil ashari hum yastaghfirun. Tu dalil dah. Pada waktu sahur tu mereka ahli-ahli syurga ni sentiasa beristighfar kepada Allah. Waktu sahur ni itulah. Sehari kita bangun sahur ya, istighfar. Okey. 4 AM challenge. 4 AM challenge. Jadi Syekh Saleh Ja'fari Ali beliau ni pada waktu sahur sebelum subuh, beliau akan istighfar pada Allah 70 kali. 70 kali istighfar. Bukan istighfar biasa, kita istighfar pendek kan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi Syekh Saleh Ja'fari dia akan baca istighfar kabir. Istighfar kabir baik. 70 kali istighfar kabir sebelum subuh. Oh, dahsyat ah. Kita kalau tak mampu kita buatlah 70. Istighfar biasa tak apa. Kan. Astagfirullahalazim. Jadi bila cerita pasal istighfar kabir ni nak minta Ustaz Ali baca boleh tak? Dah teruskan kepada Tok Sadiq. Kita memang jemput khas untuk dengar Tok Sadiq hari ni. Ya ke? Dia tu kata sembang santai. Kena 2 orang. Sembang dah. Dia kena qasidah. Qasidah istighfar. Ustaz, macam mana nak bagi tengok lirik istighfar kabir ah? Ustaz, istighfar kabir. Bagi sahabat-sahabat sekalian, Atirah Perfumes kan, contohnya It Sadley, siapa dia lagi? Ain Husna, Muhammad Nur Fitri, Nur Jihad dan sebagainya. Muhammad Nur Fitri ni saya rasa ni mesti antara orang yang mengaji ni, sebab
dia boleh jawab dengan begitu bagus. Masya Allah, hebat lah. Jadi kalau ada silap tolong tegur saya lah, insyaAllah. Okey. Apa dia? Ustaz Fadil. Dia kiranya yang istighfar kami dia lain lah dengan Sayyidul Istighfar lain lah. Dia lain. Dia tak sama. Jadi Sayyidul Istighfar ni dia warid pada hadis Nabi SAW. Hak ni mai direct pada Nabi. Mai direct pada Nabi SAW sendiri. Adapun Istighfar Kabir ni, dia satu kurniaan yang khusus lepas pada kewafatan Nabi SAW kepada Sayyidi Imam Ahmad bin Idris. Sayyidi Imam Ahmad bin Idris ni merupakan pendiri bagi tariqah Ahmadiyah lah. Beliau dikurniakan dengan Istighfar Kabir, tahlil khusus dengan selawat azimiyah. Tak mahu cerita panjang tadi tu. Jadi kita baca dengan Istighfar Kabir insya-Allah. Jadi macam mana nak, sebab kalau nak bubuh lirik pun, macam contoh anak nak kali buku kali kan. Jadi nampak terbalik. Sebab dia Sudah. Wah. Bubuh lirik terbalik. Orang baca guna. Nak kena dia proses sendiri ya. Tak apalah ni saya baca je lah kan. Siapa yang tahu kita ikut lah. Siap? Boleh kita sama-sama ikut. Ali buat second ni ya. Teruskan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera belakang tak boleh guna lah. Boleh guna? Oh, boleh. Tak. Ni tak boleh. Sorry. Okey. 5 minit. Okey. Astagfirullah. Okey. Gambar kelabu ah. Gambar kelabu. Alah, dah kertas ni hitam putih. Lain tu, kau sebab handset ni. Dia kalau habis elok sikit. Kita katakan. Ni lirik ada, boleh elok baca ni. Silakan. Baca lah. Okey, baik. Kita baca lah insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu wasallam alaihi. Ni clear tak Kak Suri? Kak Suri komen Zat? Clear. Kurang clear. Tapi suara dengar okey lah? Orang dah dengar suara ya. Okey. Tak apa, kita baca juga. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafara dhunubi dzal jalali wal ikram wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi kulliha wa dhunubi wal atham wa min kulli dhanbin adnabatuhu amdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'i harakati وسكناتي وخطرتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
غفر الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطرتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى. Sekali lagi insyaAllah تأخير. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطرتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Allah cantik lah nampak lu. Sallallahu alaihi Jadi ni nak cerita sikit lah pasal apa yang saya sangat suka baca Istighfar Kabir ni. Sebab Istighfar Kabir ni dia satu bila kita menghayati dia punya lirik-lirik dia tu, dia cerita kami mohon ampun pada Allah SWT dan kita dia sebut sini, dan satu istighfar, yang kedua dia taubat. Taubat daripada segala dosa yang mana dia buat, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, sama ada yang zahir ataupun yang batin, dari segi perkataan ataupun segi fi'lan, perbuatan, pada setiap pergerakan dan pada setiap apa yang terlintas dalam hati. Jadi dia minta ampun. Dia dahsyatlah selawat ni kalau kita faham lagi dan lagi. Cukup kalau ulama kata bila kita istighfar dengan penuh pengharapan dan penuh kita rasa kita berdosa, dengan niat kita taubat sekali pada Allah SWT, cukup dengan satu istighfar Allah akan ampunkan segala dosa kita, walaupun dosa kita
kita buat dosa besar yang banyak kan. Daripada kita lahir sampai sekarang. Kan? Contoh umur 50-an. Umur 50 kan. Sepanjang 50 tahun tu kerja buat maksiat kan. Hari-hari minum arak, hari-hari bunuh orang, curi orang bunuh orang, contoh kan. Cukup dengan satu istighfar dengan taubat nasuha yang betul-betul, Allah akan ampunkan segala dosanya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak tahu tentang istighfar kabir dengan lebih lanjut ataupun nak dengar taman nak cari istighfar kabir ni, silakan buka YouTube, insya-Allah ada. Jadi ada berapa minit kali? Cukup sejam. Boleh. Tadi start kau apa? Dia kena tengok tu. Kita start pukul 10 ni kan. Jadi dalam 9.55 kita berhenti start. Kita save video and then kita masuk balik lah. Okay. Lebih kurang 10 minit kan. Jadi Ali ada apa-apa nak sembang ke ataupun apa-apa yang nak kongsi sikit kan. Macam mana Ali, Ustaz Ali sampai boleh sambung dekat Uniza contohnya. Boleh ambil kuliah Usuluddin dan menjadi antara calon-calon nantu yang pilihan lah. Dia yang paling terkesan dalam istighfar kabir yang dikarang ataupun yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Idris tu, yang paling terkesan lah apa yang macam dia biasa-biasa dengar kan. Tempat wasakanati wa khatarati kan. Dan wa khatarati memang betul-betul terkesan sangat lah. Sebab kadang-kadang kita punya hati ni memang, kita ni bukannya para wali kan, nak manjang kita nak ingat Allah. Yang paling terkesan sebab kadang kita tersemayang pun kita dua kali wa khatarati dan lintasan kita yang buruk kan. Kita semayang pun kita tak ingat Allah. Memang kita kena istighfar lah. Memang tempat tu memang rasa macam sayu sikit lah kan. Allah. Dia yang rentak lagu saya istighfar kabir ni ada ambil yang tempat ya Abul Hasan lah. Ya Abul Hasan ni yang apa? Walil mala. Tu ya? Oh, padu lah. Itulah, tapi memang selalu dengar istighfar kabir kalau naik kereta kan sebelum tidur. Memang dengar tadik pulak bawah kan, dengar suara yang sedap Allah. Memang rasa nak teriak lah kan. Doa dapat. Memang rasa ni lah, rasa tersentuh lah. Dia dalam kongsi sikit lah kan. Dalam kita duduk kerja 10 malam terakhir Ramadan ni, antara amal yang kita betul-betul pulun adalah kita baca Quran kan, betul kan? Ada yang pulun nak cuba khatam, bagi 30 juzuk. Ada ni kan, saya nak nakal kalam daripada Syekh Imam Ja'far Shadiq juga. Dia berkata, orang yang dia baca Quran ni, aku hairan, ajibatul arba'ati idza batalu bi arba'atin kaifa yaghfa. Dia kata, aku hairan ataupun aku takjub lah, aku agak berasa pelik dengan orang yang baca Quran. Tapi aku berasa ada dengan 4 perkara, iaitu pada yang pertama, aku hairan orang yang baca Quran, tapi bila dia bertemu dengan musuh, awak dia tak cakap hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila dia jumpa musuh, awak dia tak cakap Allah yang ada sebaik-baik penolong, Allah yang ada sebaik-baik yang membantu aku. Itu yang pertama. Betul pentingnya orang baca Quran ni, dia kena tadabbur sekalian, dia kena ambil masa, dia baca juga terjemahan supaya dia tahu apa yang dia baca tu, bukannya sekadar dia baca membuta saja kan. Yang kedua, aku hairan orang yang dia takut dengan perancangan-perancangan jahat orang kafir ataupun orang yang buruk sangka terhadap dia. Awak dia tak berdoa ataupun dia tak bercakap wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusan aku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala ini dia mengetahui apa yang terkandung dalam hati para hamba-Nya kan. Itu yang kedua. Imam Ja'far Shadiq dia hairan, dia pelik, punya Arab kan, hairan. Yang ketiga, yang ketiga, Imam Ja'far Shadiq ini dia sebut, aku pelik ataupun aku pelik lah. Orang yang ditimpa dengan keresahan ataupun dengan kegelisahan hati, awaklah dia tak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allah. Awaklah dia tahu dia ni rasa gelisah, dia rasa tak tentu arah, dia rasa tak ketahuan lah, tak tahu orang panggil kan. Tak tahu.
Okey. Awak dia tak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Istighfar Nabi Yunus lah ketika mana dia ditelan dalam perut ikan ikan apa? Ikan nun kan? Nun. Ikan nun. Dan yang terakhir Imam Ja'far Shadiq ni dia kata, aku pelik kenapa orang yang berusaha untuk dia memperbaiki sesuatu dan cuba istihsan, dia cuba untuk nak memperindahkan sesuatu perkara. Awak dia tak cakap kenapa aku hairan, aku pelik sebab apa ada setengah orang ni dia cuba nak memperbaiki satu perkara dan dia juga takut supaya orang pandang dengan pandangan yang buruk terhadap dia. Awaklah dia tidak bercakap ataupun dia tidak berdoa, Masya Allah la quwwata illa billah. Begitulah. Insya-Allah. Jadi ada 4 perkara lah yang kita perlu titik beratkan seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ja'far Shadiq ini. Yang pertama, memperbanyakkan menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Kelas ritik pula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Pernah dengar antara wasiat yang diwasiatkan oleh Sayyidi Habib Umar bin Al-Hafiz, ada 3 perkara lah yang kita perlu titik beratkan kalau kita ni berhasrat ataupun kita ni pernah berazam untuk bangkit bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia kena jaga solat berjemaah 5 waktu lah. Macam kita ni kita cubalah di awal waktu kan sebab PKP ni kan. Yang kedua adalah dia menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil ataupun hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali di waktu pagi dan juga di waktu petang. Sebab apa? Kalau orang baca sebanyak 7 kali ni, Allah akan cukupkan apa-apa yang dia minta, dan kadang-kadang Allah akan cukupkan juga apa yang dia tak pernah minta pun. Dan yang ketiga, orang yang pernah bersyafaat untuk dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dibangkitkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah dia perlu tidak masuk dalam kelembah yang mana menyebabkan dirinya akan berasa dalam kegelisahan dan juga hati dia akan menjadi gelap, iaitu pada lembah kebinasaan, iaitu tidak menjaga pandangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut an-nadhru sahmun min sihamil iblis. Pandangan itu adalah satu panahan daripada panah-panahan iblis. Faman tarakaha min khawfillah, barang siapa yang meninggalkannya kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala, jalla yajidu halawatu fi qalbih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kemanisan ataupun kelazatan dalam beribadat. Yang pertama, membanyakkan sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, kena memperbanyakkan sebut wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Yaqub sendiri pun bila mana dia gelisah atau bersedih tentang kehilangan Nabi Yusuf, Nabi Yaqub dia sebut apa dia? Dia sebut apa dah? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya hanya saja aku mengadu ataupun aku berintih kepada Allah Subhanahu wa taala akan masalahku, akan kesedihan aku. Maka kena banyak sebut. Yang ketiga, dalam hendaklah memperbanyakkan menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau rasa gelisah, banyakkan sebut. Dan yang terakhir, hendaklah dia banyakkan sebut Masya-Allah la quwwata illa billah. Kalau takut kita tengok sesuatu itu dengan pandangan yang jahat, maka sebutlah barakallahu fik. Macam itulah sedikit perkongsian yang dapat diambil dalam kitab Madrasah Ramadaniyah. Dan kita cuba duk pulun nak khatamkan Al-Quran, kena pulunkan jugalah untuk mengetahui apa isi Al-Quran tu. Sebab setengah hafaz dalam kalangan kita ni sekadar menghafal. Jadi tak boleh tapi tak sedap lah kan. Kita nak ngapal tahu juga mana kan. Macam Sadiq pun dah hafal 30 juzuk kan. Dah, saya bukan hafal 30 juzuk. Saya hafal juzuk 30. Pembetulan. Juzuk 30. Jadi takat tu lah yang mampu berkongsi kepada Sadiq. Nanti Sadiq try share berkenaan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilah dia ataupun cara-cara dia, ada adab dia. Baik. Jadi sekarang ni ada lebih kurang 5 minit kot, nak cukup 50 ada ni ada keluar nombor tak? Time remaining berapa saat kat atas ada keluar tak? Tak keluar apa pun. Sebab kalau kita duk biar-biar lagi dekat sendiri, tak ada nak save. Oh ya. Okey, tak apa.
nasihat yang Ali bagi tu, yang Ustaz Ali bagi tu sangat masya-Allah. Memang terbaik lah. Kitab apa? Kitab Madrasah Ramadhaniyah. Madrasah Ramadhaniyah. Yang kita boleh send PDF kat Ana? Boleh. Sorry. Okay, hello, dengar tak? Boleh, insyaAllah. Okay, Madrasah Ramadhaniyah. Jadi antara yang Ustaz Ali sebut tadi, nasihat Imam Ja'far As-Sadiq, iaitu sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, wa ufawwidu amri ila Allah, apabila bertemu dengan musuh. Yang tiga, banyakkan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin bila kita dalam keresahan. Yang keempat ni menapa arah tadi? Hendaklah dia kena sebut masya-Allah la quwwata illa billah. Apabila tu yang keempat tu sebab apa kita nak sebut tah? Yang keempat tu kalau kita cuba nak memperbaikikan sesuatu perkara dan juga kita tak orang pandang ain ni pandangan yang buruk terhadap kita. Adalah sebut masya-Allah la quwwata illa billah. Tapi kalau kita takut kita sebut pada orang, maka hendaklah kita sebut barakallahu fik, kan, semoga Allah memberkati. Atau Ustaz Sadiq ada muka yang handsome, barakallahu fik. Jadi InsyaAllah kita nak penutup. Sekejap lagi kita akan tutup dulu. Lepas tu kita akan buka live yang kedua ni, insyaAllah. Kita akan kurangkan cakap, kita akan banyakkan qasidah lah, insyaAllah. Baca qasidah. Baik. Ni kita penutup dengan zikir Nabi Yunus AS. Sebab sekarang ni saya rasa resah tengok muka Ali. Allah, handsome sangat. Tak ada adik perempuan. Kalau ada adik perempuan bagi lah kat Ali. Janggut. Teruskan. Astaghfirullahalazim. Tiba-tiba main janggut ni tiba. Okey, baik. InsyaAllah kita baca zikir Nabi Yunus AS, insyaAllah. Kalau ada keluar nombor tu cerita. Okey, baik. Beres. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Okay, baik. InsyaAllah kami akan tutup dulu live. Buat masa sekarang tutup Ustaz. Lepas tu kami nak save live. Mungkin lebih kurang dalam 2-3 minit kami akan buat live semula untuk baca qasidah memuji para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sama-sama baca qasidah lepas ni, insyaAllah. Okay. Baik. Assalamualaikum. Lagi nak ni dekat IG mana? Macam biasa. Macam tadi juga. Kat ni tu bang. Okay, beres. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.